Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi daripada penyakit berjangkit, demam, pening kepala, patah kaki. Semalam merdeka kan? Ada tak yang kehilangan jari, kehilangan tangan? Diharapkan tiada. Semua diharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, seperti biasa, sebelum start memulakan kelas, Ustaz nak beri 2 peringatan. 5 peringatan penting yang Ustaz selalu tekankan. Yang pertama, jangan sesekali buka mic. Jangan sekali buka mic. Okey, biasa kalau siapa yang buka mic tu, setelah keluar dia serta-merta, takkan dapat masuk lagi. Yang kedua, jangan chat yang bukan-bukan. Dekat ruang chat tu, aku tengok sebelum ni, ramai yang chat bukan-bukan. Kalau ada orang tanya berkelit, tak payah jawab, biarkan je dia. Okey. Nombor 3, pertanyaan sila tulis di ruang chat. Ada pertanyaan penting, boleh tulis di ruang chat. InsyaAllah kalau tak perasan, Ustaz baca. Kalau Ustaz tak perasan, kawan-kawan kamu tolong jawabkan, InsyaAllah. Okey. Yang keempat, sediakan buku teks dan juga buku tulis tauhid. Sedia lah. Sediakan buku teks, buku tulis, alatan pensel kan, alatan menulis, color. Ustaz, hari ni tak suruh kamu color sikit. Okey. Buka buku teks, buka pada muka surat 34. Okey. Dan yang terakhir sekali, kehadiran setelah berikan di ruang WhatsApp dalam bentuk Google Form. Siapa yang belum bagi isi, jangan lupa lepas ni isi. Isi. Okey. 5 perkara saja saya nak berikan peringatan. Diharapkan semua ingatlah benda tu. Seperti juga kalau dekat sekolah, Ustaz punya kelas kan. Ustaz punya kelas biasanya Ustaz akan berikan peringatan kepada kamu supaya tidak buat hal yang Ustaz. Okey. Okey, jom kita mulakan. Bismillah. Sebelum kita masuk muka surat 34, kita tengok sikitlah surat yang sebelum ni kita belajar. Okey, sifat mustahil bagi para rasul. Sebelum ni kita dah belajar sifat wajib bagi para rasul. Sebelumnya lagi kita belajar sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Sekarang ni kita masuk pula sifat mustahil bagi Allah, bagi para rasul. Hari ni kita dah belajar 2 dah. Al-kazib, dusta. Nombor 2, al-khiyanah, khianat. Kita dah belajar 2 dah. Okey. Ni kita nak belajar 3 dan 4 dah ni. Apa tu? Al-kitman. Al-kitman. Itu apa? Menyembunyikan. Yang keempat, al-baladah. Kita apa? Bodoh. Itu bahasanya. Bodoh. Okey. Adakah para rasul ni bodoh? Jom kita tengok. Jom kita melihat surat 34. Okey, sudah dengan surat 34. Okey, al-kitman artinya menyembunyikan. Baca dan fikirkan. Para rasul. Okey. Para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Para rasul ni dia wajib, apa maksud wajib? Mesti cakap benar. Mesti cakap benar walaupun benda tu pahit.
Pahit. Aku dah tak faham ni. Contoh, dia ni apa? Dia ni rosakkan TV. Apa sekarang ni, zaman sekarang PKP kan. Duduk dekat rumah, duduk dekat rumah. Okey, dekat rumah. Tak boleh keluar-keluar kan PKP. Tak apa, selangor masih lagi fasa satu. Duduk dekat rumah, jadi apa-apa nak buat, bosan lah, asyik main handphone je kan. Main bola dekat dalam rumah. Lepas tu apa yang berlaku? Main dengan adik, main dengan abang, tiba-tiba bola terkena TV. TV pecah. Betul tak dia mengaku. Kan? Dia lah. Padahal main sama-sama. Okey. Jadi tengok, para rasul ni wajib bercakap benar walaupun pahit. Nampak? Tandas dapat tahan je ni. Pergi. Siapa nak pergi tandas, pergi je. Tak payah minta izin. Tak payah lift, tak apa. Duduk je. Biarkan je dia. Okey. Sambung balik. Para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Macam tu juga kita walaupun apa, kita main bola, kita kena TV ni. Rasa susah kita nak cakap kita yang buat kan. Bila kita cakap, kita kena. Bila kita tak cakap, asyik tanya je kan. Tapi para rasul wajib bercakap benar walaupun benda tu susah untuk dikatakan, susah untuk dicakap. Anas Koyum kenapa? Ada masalah? Okey. Tak pergi tak? Pergi je, tak ada masalah. Ustaz kata, siapa nak pergi tandas pergi je. Tak payah minta izin. Okey, tapi siapa main game? Siap. Dalam kelas Ustaz, tak tahu ada pelajar yang main game sambil kelas Ustaz ni, siap. Biasa lah. Lama dah kan kalau tak bikin Ustaz Safwan. Lama sangat. Tak boleh rindu. Nak pegang Ustaz punya senjata. Okey, seterusnya. Nombor 2. Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Surah apa? 34. Okey, Rasul tidak menyembunyikan, tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikan. Allah Ta'ala perintahkan kepada para Rasul untuk menyampaikan, lalu dia menjalani kerja dia. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, dia sampaikan. Tu. Adakah ini kita nak tengok betul ke para rasul ni suka menyembunyikan? Tidak. Poin yang nombor 2 tu, rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Okey, itu nombor 2. Okey, nombor 3. Ramai rasul yang tersiksa kerana menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Zaman dulu tersiksa kerana apa? Mereka nak menegakkan Islam ni. Satu kaum-kaum terdahulu dalam keadaan tidak ada agama dulu. Dulu tiada agama, mereka kenal dengan agama yang menyembah matahari, menyembah berhala dan sebagainya. Kalau kita tengok Islam ni dulu dimulakan sebelum kita dapat solat 5 waktu ni. Mula-mula sekali orang-orang Islam ni solat 2 waktu sahaja. Sebelum dapat apa? Sebelum dapat daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah Ta'ala, para manusia, orang yang terdahulu, mereka solat dua waktu sahaja. Bila? Terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Itu yang mula-mula sekali. Selepas tu turunnya wahyu Allah. Sebelum turun wahyu ada lagi kisah-kisahnya. Sebab itulah terjadinya masyarakat terdahulu telah terbiasakan diri dengan dengan mengharapkan matahari naik, solat, sebelum matahari turun tu solat. Macam itulah kan. Menyembah lah kan.
umpama dia orang menyembah pula, ada yang salah fahaman, umpama dia orang menyembah matahari pula, sebenarnya bukan. Okey. Tapi bila dah sampai wahyu, Nabi dah turun naik apa? Naik unicorn. Ya ke unicorn? Kenderaan dia apa? Unicorn ke? Tak. Kenderaan dia adalah buraq. Okey. Jadi Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar dan memerintahkan untuk menyampaikan. Okey, itu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 pun dah ramai Rasul yang terseksa kerana menyampaikan kebenaran. Mereka dulu kena seksa, mempertahankan agama sehingga dibakar, mempertahankan agama sehingga dibaling batu, sehingga kasut apa? Kasutnya bertakung darah. Maknanya kalau dah bertakung air darah tu maknanya banyak. Okey, itu nombor apa? Nombor 3. Nombor 4. Agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menyatakan sesuatu yang benar. Agama Islam ni. Kita agama apa? Agama Islam. Ke ada dekat sini yang beragama Kristian, beragama Hindu, beragama Xinjiang, Cina. Tak ada. Kita pun sekolah agama kan, sekolah rendah agama Tanjung Maranjaya, bukan sekolah menengah jenis kebangsaan Keling. Bukan, kita ni sekarang bukan di sekolah itu. Sekolah jenis kebangsaan Cina, bukan. Sekarang dah ada di kelas Sapuan, yang kita belajar di SRA Panamaranjaya. Jadi dekat sini poin nombor 4 tu, agama Islam mewajibkan setiap umatnya. Siapa umatnya? Kita lah. Setiap umatnya untuk menyatakan sesuatu yang benar. Perlu bercakap benar. Okey, Mas Surah kenapa ada masalah? Sila tutup mic Mas Surah kalau rasa tak nak kena tendang keluar. Okey, tutup mic, jangan ada buka mic. Okey. Okey. Itu nombor 4. Agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menyatakan sesuatu yang benar. Kita cakaplah benda yang betul. Okey, benda yang betul. Okey, contohnya nombor 4. Kita wajib beriman bahawa para rasul telah menyampaikan risalah mereka dan tidak bersifat dengan al-kitman. Apa tu al-kitman? Menyembunyikan. Mereka tidak. Kita wajib beriman bahawa para rasul telah menyampaikan risalah mereka dan tidak bersifat dengan al-kitman. Tak cerita sikit tentang menyembunyikan ya. Sebelum ni kalau kita tengok balik pada muka surat 23 kan, biasa cerita pasal orang munafik kan. Betul tak? Biasa cerita pasal orang munafik. Jom kita terangkan sikit. Terang sikit tentang orang munafik. Okey. Perkataan munafik ini diambil daripada bahasa Arab dan munafiq, M-U-N-A-F-I-Q, munafiq. Munafiq. Jadi ada mim, nun, alif, fa, qaf. Okey. Ditukarkan kepada bahasa Melayu munafik, M-U-N-A-F-I-K. Apa itu munafik? Maksud munafik ialah orang yang menyembunyikan perkara atau maksud yang sebenar. Kerana apa? Kerana apa? Kita tengok niat dia lah. Okey, itu dari segi bahasa dia. Dari segi lain, seseorang yang tidak menzahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikan dalam hati, dan pada masa yang sama menzahirkan keimanan secara berpura-pura. Buat amalan secara berpura-pura. Kan? Banyak ciri orang munafik ni. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Maknanya bila dia bercakap tu, dia tipu. Tu yang pertama. Yang kedua, bila dia berjanji, tidak ditepati. Dia dah janji dah kan, tapi dia tak tepati. Dan apabila diberikan amanah,
dia khianat. Cukup 3 perkara dia boleh jadi munafik. Munafik sebab 3 perkara. Jadi janganlah terus dalam kalangan orang-orang yang munafik. Okey. Okey, faham tak? Okey. Seterusnya itu secara iklan lah. Sedikit penceritaan yang Ustaz boleh terangkan secara ringkas lah. Kalau nak terangkan dengan lebih lagi, tunggulah kalau ada tajuk munafik nanti Ustaz terangkan. Okey. Cerita dia. Nombor 3. Al-Kitman artinya menyembunyikan. Okey, nanti dalam periksa, nanti kalau kita jadi periksa akhir tahun, Ustaz akan buat ulang kaji. Kenapa? Mungkin soalan kali ini agak susah sikit. Okey. Itu je yang saya boleh katakan. Okey. Tengok pula nombor 4 ni pula. Okey, tak apa. Rio Kamal lain dulu tak apa. Tak jadi masalah. Okey. Seterusnya Al-Balada. Iaitu apa? Bodoh. 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 Okey. Al-Balada. Alah, tak rasa macam saya cakap saya kurang lah. Tak best kerana ada pelajar siapa yang buka mic tu? Ada yang buka mic. Okey. Alfa. Oh, Alfa. Alfa lag ada. Syakila Dion. Okey. Bacakan poin pertama dan yang kedua. Menuntut ilmu wajib atas siapa orang Islam. Ulang balik. Menuntut ilmu wajib atas siapa orang Islam. Okey, bukannya menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Menuntut ilmu ni. Apa tu menuntut ilmu? Iaitu belajar ilmu. Okey, wajib atas setiap orang Islam. Okey, nombor 2. Untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah beramal, berilmu. Berilmu. Okey, terima kasih. Tutup mic. Dengar bunyi kucingnya. Okey. Nombor 1 tadi, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Nombor 2, untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Ilmu ni. Macam-macam ilmu yang ada dekat dunia ni. Macam-macam ilmu yang ada. Bukan sekadar kita belajar di sekolah. Itu asas. Yang apa yang kita belajar dekat sekolah tu asas kehidupan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kita kalau kat sekolah kebangsaan, kalau kat sekolah agama, tauhid, fiqh, kod, jawi dan sebagainya. Itu pun ilmu juga. Ilmu kehidupan. Banyak lagi ilmu kehidupan lain. Ilmu perniagaan, berniaga. Ilmu buat air. Nak buat air pun satu ilmu juga. Contoh kita nak buat air teh. Kita tak payah rendam teh, kita letak sirap. Boleh tak? Dia tak jadi air teh. Sebab itulah kena ada ilmu. Sebab itulah ada ilmu macam-macam. Okey. Jadi umat menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Nombor 2, untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Okey, saya nak tanya lah dekat kamu kan. Okey, dekat kamu semua. Okey, dekat kamu semua. Bolehkah seseorang itu dia tak ada ilmu? Betul kan? Bolehkah orang yang gaji besar lah, kita ambil contoh doktor. Bolehkah seorang doktor, Ustaz ambil doktor tu, campak dia dekat tengah-tengah hutan. Ustaz hanya berikan dia pisau sahaja. Boleh tak dia nak hidup selama 7 hari di dalam hutan? Jadi ilmu tentang apa? Tentang perubatan sahaja. Boleh tak dia hidup? Tak boleh katakan dia susah untuk hidup. Dia susah untuk hidup. Kerana apa?
Sebab ilmu yang dia pelajari adalah ilmu apa? Ilmu perubatan sahaja. Jadi kita kena banyak dekat dalam dunia ni. Tahu tak? Ustaz boleh ibaratkan ilmu itu ibarat pasir di lautan. Pasir di lautan. Korang semua mesti pernah pergi pantai kan? Dekat pantai tu dia ada laut kan? Siapa yang boleh kira pasir ada berapa di lautan? Cepat. Siapa yang boleh kira berapakah jumlah pasir yang berada di lautan? Mana Cepat. dua? Ha? Dua. Dua. Tahi dia dua. Tahi bolehlah kira. Ni pasir dekat lautan. Manalah kita boleh kira. Wah, dia tulis 9999. Dia tak pergi laut kan. Kira kan banyak. Infinity tidak ternilai. Oh, itu lagi power. Sejuta ribu. Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey. Okey. Jadi ustaz pun tak tahu berapa banyak pasir yang ada di lautan. Jadi apa yang ustaz nak katakan dekat sini? Iaitu apa? Ilmu kat dalam dunia ni memang tidak terkira berapa banyak ada. Ilmu memakai tudung, kan? Ada orang memakai tudung kan? Ustaz tunjuk contoh pula. Ustaz ada tudung sini. Ustaz ada tudung. Tudung ustaz kan? Nampak tak ustaz? Nampak kan? Okay, tudung. Ilmu memakai tudung pun ada. Boleh tak lelaki pakai tudung? Tidak boleh. Lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Kan? Memakai tudung. Ilmu memakai tudung pun ada. Nampak? Ustaz pun tak tahu pakai tudung. Ada pula orang pakai tudung macam ni je kan. Saya nampak. Macam dia tak tahu pakai. Dia tak tahu pakai tudung kan. Mentang shawl. Naik je. Selagi boleh naik. Geher. Teruk. Teruk. Macam mana dia pondan. Okey, macam mana dia pondan. Itu keadaan dia berkawan satu. Yang kedua, keadaan dia kurangnya ilmu. Kita ada ilmu apabila kita jantinan lelaki tidak boleh menukar jantinan kepada perempuan. Aku rasa tak best dah jadi lelaki, aku nak jadi perempuan lah. Aku nak pakai tudung. Aku nak pakai tudung. Pakai tudung cantik katanya. Cantik. Boleh tak? Tidak boleh. Tidak boleh menukar jantina. Bagi mereka yang tiba-tiba boleh jadi pondan, yang perempuan boleh jadi tomboy kan. Oi. Elok suara kepit, tiba-tiba nak jadi jantan kan. Itu satu masalah lah untuk kehidupan dia. Itu satu masalah untuk kehidupan dia. Okey. Sambung. Ustaz, kalau perempuan sado ya. Ustaz pernah. Dulu sebelum Ustaz mengajar, Ustaz buat kerja-kerja sendiri, Ustaz niaga dan lain-lain. Okey. Ustaz jumpa. Ustaz pergilah gym hari tu. Selama ni Ustaz pergi gym semuanya lelaki. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Sado. Perempuan. Satu besarnya. Ustaz punya lengan tu. Biasa je. Dia punya besar. Perempuan. Besarnya. Ini kakak ke abang ni kan? Ustaz punya kecil. Ustaz tengok, Ustaz punya perut pun kecil. Dia punya perut dah ketul besar orang. Tangannya besar. Tapi muka perempuan. Muka dia perempuan. Okey, jadi boleh tak perempuan nak berbadan sado? Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak menunjuk kan. Biasa kalau orang pergi gym kan, dia akan pakai singlet je. Dia akan pakai singlet kenapa? Dia nak tunjukkan dia punya dadanya, dia punya tangannya. Dia nak menunjuk. Macam itu aurat. Ustaz, aurat ke? Aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Itu aurat lelaki. Habis badan aurat tak? Aurat. Aurat juga. Aurat juga bagi perempuan yang melihat. Itu aurat. Kan? Contoh ada pertandingan bina badan. Ustaz pernah pergi tengok pertandingan bina
bina badan. Tengok lelaki tak ada perempuan. Perempuan tak adalah masuk acara bina badan, tak ada. Tak pergi yang lakinya. Okey, dia pergi. Ui, tersadar. Ada juga perempuan tengok. Ustaz kata. Diorang tak tahu malu. Tak adalah kan. Biasanya kalau pertandingan bina badan, dia akan pakai apa? Spender je. Teruk. 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 Ustaz Haji tengok. Nak mencari ilmu. Ilmu lah tu. Sebab apa? Boleh jadikan persoalan. Ustaz bila dah tengok, Ustaz pun tanya ke dalam ceramah. Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Bolehkah seseorang itu membina badan? Boleh, asalkan tidak memakai spender. Katanya. Kerana apa? Memakai spender sahaja adalah aurat. Superman pun pakai spender dekat luar, dalam pakai keluar kan. Itu Superman. Okey, selesai. Tu ada yang buka mic ya. Okey, bagus. Okey. 2. Nombor 3. Orang yang berilmu akan dirahmati. Orang yang berilmu ni akan dihormat. Contoh tak tengok contoh banyak. Kamu masih lagi duduk dekat dalam rumah, mungkin kamu kurang pendedahan tentang kehidupan di dunia. Kita jumpa orang-orang yang berilmu ni. Biasanya kalau kita tengok orang-orang yang berilmu ni, mereka dapat kerja ilmu yang baik, ilmu yang tinggi lah kan. Mereka punya kerja tinggi-tinggi. Ada yang menjadi hakim, tu orang tu ilmu di power tu. Ada yang menjadi apa lagi, pegawai dan sebagainya. Kita boleh tengok mereka ni dihormati. Kan? Itulah orang-orang yang berilmu. Okey. Nombor 4. Orang bodoh mudah ditindas dan permainkan oleh orang lain. Orang bodoh mudah ditindas, mudah dipermainkan. Dia bodoh kan. Kita ni yang pandai, sama juga orang ini macam orang bodoh. Tahu dah dia tu kurang sikit belajarnya. Kita ambil dia punya dia bawa nasi. Kamu ambil nasi dia makan. Lepas tu dia membodoh. Dia ambil nasi aku. Kita yang ada ilmu ni jangan pula menjadi orang bodoh. Kita patut mengajar orang yang bodoh tu. Kerana apa? Orang yang bodoh ni selalunya dia kurang ilmu, ataupun dia ada masalah akal dia. Dia ada masalah minda dia. Okey. Walaupun kita ada kawan-kawan kita yang kurang pandai, dia tidak bodoh. Bodoh ni istilah lain. Orang yang tak ada ilmu langsung, itu adalah bodoh kan. Okey. Jangan pula kawan tu elok-elok periksa dapat nombor 1. Jadi kamu cakap, bodoh aku ni. Ambil aku pintel. Aku ni dah bodoh pepek. Kena dah bodoh sekali kan. Itu satu perkara yang tidak elok. Wih, pandai lah kau ni. Ambil api mesin, ambil lagi. Ambil lagi. Jangan mengeluarkan kata-kata yang besar. Lagi duduk dekat rumah ni kan. Perbaiki bahasa anda. Cakap dengan adik-adik. Janganlah ambil barang abang. Ni tak adik. Bodoh lah kau ni ambil. Kesian dia. Kecil lagi, kena dah bodoh. Kesian dia. Okay. Bagi orang yang cakap macam tu, dosa. Dia dapat dosa. Siapa yang catat dosa kita ni? Ni malaikat ni. Ada malaikat dekat bahu kita. Okay, terusnya. Nombor 5. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul itu bijaksana. Semuanya bijaksana semuanya, dan tidak bersifat dengan al-baladah. Al-baladah ni apa, Bu? Bodoh. Ustaz, saya tukar dah. Tenang kau. Tahu nak habis pukul berapa? Baru je 30 minit kita punya kelas. Okey.
biasanya habis, dia akan habis sehingga kamu menulis apa yang tak suruh suruh tulis. Jadi tunggu lag dulu. Relax dulu. Okey, sabar. Baru satu muka surat ni. Okey, Sebab tinggal 40 lebih ni. cepat. Boleh. Okey, santai dulu. Okey. Al-waladah artinya bodoh. Jadi, dengan sifat ini, kita boleh bertengok dengan yang dia telah berikan 5 poin ni. Dia tahu para rasul tidak bodoh. Kerana apa? Dia telah menerangkan menuntut ilmu wajib atas orang Islam. Kalau kita tengok kan, Ustaz tengok sebelum ni. Ustaz tengok sebelum ni orang orang Cina mengambil mata pelajaran pendidikan Islam, dapat A. Aduh, Ustaz kata power tu Cina ni. Tetapi apa? Tetapi orang Islam sendiri tidak dapat siapa ni, sifat buat hal ni, sifat buat hal Ilyas Shah ni, buat hal ni cik yang bukan ni. Okey, dia kata dekat sini menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Menuntut ilmu ni wajib